Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada kesempatan kita kali ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan suasana yang kita hadapi sekarang ini, iaitu berkenaan dengan punca penyakit dan cara pencegahannya, insya-Allah menurut pandangan agama. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana kita ini sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ada rukun-rukun iman, rukun-rukun Islamnya, kita yakin dan percaya apa yang berlaku adalah semua kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, apabila kita dalam menghadapi suasana apa sahaja yang berlaku, maka pastinya di sana ada saranan dan garis panduan agama. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kita kali ini, kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana ataupun sebab turunnya dan berlakunya penyakit dan seterusnya pencegahan dan bagaimana kita menghadapi saat tersebut, insya-Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita ini COVID-19 yang kita sama-sama hadapi, yang meresahkan hati semua penduduk di seluruh dunia. Baik, muslimin, sahabat-sahabat sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam aspek bagaimana penyakit boleh berlaku ataupun sebab berlakunya sesebuah penyakit, satu-satu penyakit, Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. Sabda Nabi SAW maksudnya sesungguhnya dalam satu tahun akan turunnya penyakit yang mana penyakit tersebut tidak akan turun melainkan jika ada bekas-bekas makanan dan minuman yang terdedah. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa penyakit tersebut akan berada pada bekas makanan dan minuman yang terdedah, terutamanya pada waktu malam. Disebut oleh Nabi penyakit turun pada waktu malam, dan bekas makanan, bekas minuman yang terdedah akan adanya ataupun dihinggapi oleh penyakit tersebut. Sehingga apabila keesokan harinya dengan kita terus mengambil makanan daripada tempat yang terdedah itu, menyebabkan berlakunya wabak penyakit tersebut, menularnya penyakit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, lam yadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu lam yadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim. Nabi SAW bersabda, tidaklah berlaku ataupun zahirnya sesuatu kebejatan ataupun maksiat ataupun zina di kalangan kaum mana-mana masyarakat, mana-mana kaum, sehinggalah bukan sahaja berlaku, bukan sahaja wujud benda tadi kebejatan, tetapi diwar-warkan, disebarkan, dibangga-banggakan, disiar di media sosial, disiar di mana-mana akhbar dan sebagainya. Dah dia menjadi satu kebiasaan. Bahkan orang yang melakukan perkara tadi menjadi biasa mendedah aurat, dah dibanggakan. Bahkan rasa satu trend dalam keadaan dia sekarang. Ini adalah diri saya. Saya tak merasakan bahawa benda tadi adalah benda biasa dan bahkan bangga dengan benda tersebut. Bila tidak ada teguran, maka kata Nabi SAW, kecuali akan tersebar, merebak di kalangan mereka satu penyakit. Bukan satu penyakit, bukan disebut ta'un, penyakit ta'un. Ta'un yang mungkin kita biasa dengar, penyakit kolera yang kita sebut sekarang ini, mungkin wabak tersebar melalui air yang tidak bersih. Tadi kita dah sebut satunya ialah kerana Allah turunkan penyakit pada malam tersebut berada pada air, bekas minuman, bekas makanan yang terdedah, dan daripada situlah merebaknya penyakit. Yang kedua, kata Nabi SAW, ialah kerana berlakunya kebejatan di kalangan masyarakat, maksiat berlaku, bahkan dibanggakan, diwar-warkan, disebarkan dengan keadaan biasa, masing-masing relax aja. Oleh sebab itu akan turun penyakit. Satu, penyakit ta'un. Yang kedua,
Bukan saja taun, tapi wal auja' dan pelbagai jenis penyakit, pelbagai jenis kesengsaraan yang tidak pernah wujud pada zaman-zaman sebelum daripada ini. Kita bimbang apa yang berlaku sekarang ini hasil daripada kebejatan yang mungkin dibanggakan, yang mungkin diwar-warkan, yang mungkin menjadi satu trend kerana berpakaian yang tidak senonoh, berpakaian ketat, berpakaian menjolok mata, sama ada lelaki maupun perempuan, sama saja. Oleh sebab itu, kita bimbang semua ini berlaku kerana kebejatan. Yang kedua dan yang ketiga ialah Nabi SAW sebut berkenaan dengan penyakit yang disebut yang berlaku sekarang. Sebab kenapa terjadinya punca berlakunya penyakit? Kata Nabi, at-ta'un syahadatu likulli ummati wa wakhzu a'daikum minal jinni. Yang ketiga, kata Nabi, punca berlakunya penyakit ialah, pertama Nabi sebut, jika berlaku ta'un, ia merupakan sebagai satu bentuk mati syahid untuk umatku. Mati syahid akhirat, bukan syahid dunia. Makna bila mati kerana penyakit ta'un, mati kerana penyakit yang disebutkan tadi, kerana adalah itu untuk mendapat syahid dunia, bukan syahid dunia, maaf, syahid akhirat. Iaitu perlu lagi dimandikan, dikafankan, disolat dan dikebumikan. Baik, itu syahid akhirat. Namun kata Nabi, sebab berlakunya penyakit tadi ialah wakhzu a'daikum, tusukan daripada musuh kamu di kalangan jin. Sebab yang ketiga, kata Nabi SAW, ialah apa dia? Kerana ia merupakan salah satu tusukan daripada sahabat, ataupun daripada, dalam satu hadis disebut ikhwanakum, tetapi disebut dalam banyak hadis a'daikum, daripada musuh kita di kalangan jin. Kenapa? Kerana musuh kita memberi tusukan, menyebabkan orang tu terkena penyakit. Baik. Namun kata Nabi SAW, kita sebagai umat Islam, apabila berlaku perkara-perkara tadi, penyakit berlaku dalam kita sekarang ni, contohnya situasi yang menggusarkan kita, meresahkan hati kita semua, COVID-19, daripada kita bergerak bebas, sekarang dikawal. Kemudian daripada dikawal, dibebaskan dengan SOP norma baru. Kemudian kita sekarang ini di kawalan lagi, terutama di mana beberapa buah negeri di wilayah di Selangor. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, bagaimana kita menghadapi saat ini? Kata Nabi SAW, fayamkuthu fi baitihi, dalam riwayat lain sebut fi baladi, dan sesiapa yang kesan daripada menularnya penyakit, pertama kata Nabi, jangan kita keluar, kerana bila kita keluar daripada tempat yang berlaku penularan, dia akan menular di tempat yang lain. Itu yang pertama. Dan yang orang luar jangan masuk, kecuali untuk bantuan dan alasan yang kukuh. Satu, ya. Baik. Yang kedua, kata Nabi, bagaimana yang dah menghadapi itu, jangan keluar. Yang kedua, fayamkuthu fi baladi, dia duduk di tempat dia, stay at your place, stay at home, jangan ke mana-mana. Maka sabiran, dalam keadaan dia sabar, tak apalah nak buat macam mana berlaku, dan maka dia tak nak keluar kerana tak nak berlaku penyebaran penularan berikutnya, maka dia duduk di rumah, sabiran, sabar, kerana dia tahu apa dia, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah, dia tahu benda yang berlaku ni tidak akan berlaku melainkan dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam masa sabar dan muhtasiban, dia harap, ya Allah bagilah ganjaran, ya Allah punya kesabaran, bagilah ganjaran. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat pahala sebagai seorang yang mati syahid, pahalanya sebagai seorang yang mati syahid. Nabi sebut penyakit yang menimpa, kalau sabar, berada ikut SOP dan terkena juga, dia tahu, dia yakin semua itu kehendak Allah, lalu dia tidak menyatakan apa-apa, dia hanya sabar dan mengharapkan ganjaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan ganjaran mati syahid. Moga kita dapat ganjaran tersebut dan kita bersabar di atas ujian. Allah Subhanahu Wa Taala patuhi SOP. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.